Majlis merakamkan jutaan terima kasih. Semoga dengan doa itu juga kita pada petang ini turut berada di bawah payung kerahmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhormat Datuk Seri Haji Fadil bin Yusof, Menteri Kanan Kejaraian Malaysia. Yang bangga Datuk Dr. Syed Omar Sarifuddin bin Syed Ehsan, Ketua Setiausaha Kementerian Kejaraian Malaysia. Yang bangga Datuk Engineer Haji Zulkifli bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kejaraian Malaysia. Yang berbahagia Datuk Nazri bin Embong, Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Pengurusan Kementerian Kejaraian Malaysia. Yang berbahagia Datuk Engineer Azri bin Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Bina Malaysia ataupun CIDB Malaysia. Dan yang berbahagia Datuk Engineer Suhaimi bin Hassan, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri, yang berbahagia Datuk, pertemuan kita pada petang ini adalah dalam norma baru. Sesungguhnya kita masih belum menang lagi dan kita masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19 yang masih meningkat dan menggila. Namun begitu kita mengikuti dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan kita juga mengamalkan 3S, tidak berada di tempat yang sempit, tidak berada di tempat yang sesak dan tidak bersembang dalam jarak yang kurang 1 meter. Kita juga sentiasa memakai pelitup muka, selalu menggunakan sanitizer dan jaga penjarakan fizikal 1 meter. InsyaAllah kita akan menang. #kita jaga kita. Majlis petang ini mengandungkan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadil bin Yusof, Menteri Kanan Kejaraian Malaysia, dan majlis juga tidak lupa untuk mengucapkan sekalung penghargaan terima kasih dan selamat datang kepada Yang Bahagia Datuk dan Ketua Setiausaha dan seterusnya Yang Bahagia Datuk yang sudi meluangkan masa dan beberapa waktu untuk hadir bersama ke Majlis Aspirasi Kementerian Kejaraian 2021 bersama pelaksanaan kontrak kenegaraan Kementerian Kejaraian Malaysia yang merupakan tahun kedua yang dianjurkan oleh bahagian pengurusan fasiliti Kementerian Kejaraian Malaysia. Sesungguhnya pada petang ini kita juga tidak lupa untuk mengucapkan syabas dan tahniah ucapkan kepada pihak penganjur khasnya BPF Kementerian Kejaraian. Untuk informasi, majlis ini turut disertai bersama oleh wakil-wakil syarikat seramai 45 syarikat dan agensi utama kerajaan secara virtual ataupun secara maya. Majlis Aspirasi Kementerian Kejaraian 2021 ini adalah merupakan inisiatif Kementerian Kejaraian Malaysia untuk memperkukuhkan serta memperlihatkan komitmen Kementerian Kejaraian terhadap penyampaian perkhidmatan penyegaraan. Semoga melalui pertemuan di majlis ini kita akan dapat memberikan impak kepada pembangunan industri penyegaraan seperti penyegaraan aset jalan, cerun, bangunan berdasar persekutuan, kuartus JKR dan kompleks kejaraian dan secara tidak langsungnya turut merealisasikan aspirasi kerajaan secara menyeluruh. Yang berhormat Datuk Seri, yang berbahagia Datuk-Datuk, tetamu yang berhormat sekalian, seterusnya, marilah kita bersama untuk menyaksikan paparan tayangan montaj mengenai pembinaan dan penyegaraan infrastruktur khususnya jalan dan lebuh raya. Sama-sama kita saksikan di skrin besar. Majlis merakamkan jutaan terima kasih. Yang Berhormat Menteri Kanan Kejaraian dan Yang Berbahagia Datuk,
bagi menambahkan keserian dan keceriaan dan menggarap aspirasi, Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusof, Menteri Kanan Kejaraian Malaysia untuk naik ke pentas utama bagi menyampaikan amanat dan seterusnya merasmikan aspirasi Kementerian Kejaraian 2021. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya juga kita dapat bersama-sama di perasmian Majlis Aspirasi KKR 2021 bersama pelaksana kontrak penyelenggaraan Kementerian Kerja Raya secara atas talian pada hari ini. Bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik krisis global akibat penularan COVID-19 yang memberikan impak besar kepada seluruh dunia. Kita masih dapat bersama secara maya dengan adanya teknologi dan pembudayaan norma baru. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada Wakil Kementerian Kewangan MOF, Bahagian Pengurusan Harta Tanah BPH, Jabatan Perdana Menteri, Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS, Unit Perancang Ekonomi ataupun EPU, Setiausaha Persekutuan Sabah, Setiausaha Persekutuan Sarawak, semua wakil daripada Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun Medan, Jabatan Kerja Raya JKR dan Lembaga Pengembangan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di atas sokongan dan kerjasama sebagai rakan strategik dalam penyampaian perkhidmatan penyelenggaraan negara. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada semua wakil-wakil syarikat pelaksana kontrak senggara dan lebuh raya yang turut bersama pada hari ini. Kepada Jawatankuasa Majlis Aspirasi KKR 2021 khususnya bahagian pengurusan fasiliti, tahniah dan terima kasih di atas komitmen dalam menjayakan program pada hari ini. Majlis Aspirasi KKR 2021 ini merupakan inisiatif kementerian untuk memperkukuhkan komitmen syarikat-syarikat pelaksana kontrak bersama-sama KKR bagi memastikan penyampaian perkhidmatan penyelenggaraan di negara kita berada pada tahap yang cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan serta penonton yang semati sekalian, pride, passion and prestige ataupun kebanggaan, kesungguhan dan prestige telah diangkat menjadi tema Majlis Aspirasi KKR 2021. Tema ini membawa pengertian bahawa KKR bersama pelaksana kontrak sentiasa komited untuk memberikan khidmatan yang berkualiti dan profesional demi menjamin kepuasan pelanggan dalam memperkukuhkan tadbir urus penyelenggaraan infrastruktur negara. Pandemik COVID-19 merupakan cabaran yang melanda seluruh dunia dan negara kita tidak terkecuali. Kita sama sekali tidak bersedia untuk menghadapi perubahan cara kerja yang amat berbeza. Dalam situasi ekonomi yang terkesan dan merudum akibat pandemik ini, industri pembinaan negara turut mengalami kemerosotan dengan pengurangan aktiviti ekonomi. Ini sekaligus memberi impak terus kepada institusi sosial rakyat yang kehilangan pekerjaan serta sumber pendapatan. Tidak dinafikan pada masa ini hasil negara yang menyusut mengakibatkan kemampuan kerajaan menjadi terhad berbanding dengan komitmen yang tinggi kepada rakyat untuk dipenuhi. Walau bagaimanapun, kerajaan tetap komited dengan usaha untuk membina semula struktur ekonomi dan institusi sosial negara. Usaha ini menuntut komitmen yang tinggi dan kreativiti semua pihak, termasuk pegawai awam dan syarikat pelaksana kontrak. Semua pihak perlu mengambil tanggungjawab membina semula asas ekonomi bagi mengembalikan kestabilan sosial yang merupakan agenda utama kerajaan pada masa ini. Pada tahun ini KKR telah menerima peruntukan belanja menggurus sebanyak 1.26 bilion ringgit. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 772.94 juta ringgit adalah peruntukan dasar sedia ada. Peruntukan dasar sedia ada ini adalah untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan di bawah program khusus
Seriaan KKR yang terdiri daripada senggaraan jalan persekutuan, penyelenggaraan lampu jalan, pembaikan jambatan, kerja berkala pavement di jalan persekutuan, bangunan gunasama persekutuan, quarters milikan KKR dan cerun di jalan persekutuan. Berdasarkan data kementerian sehingga Disember 2020, terdapat 67 bangunan gunasama persekutuan, 18,426 km jalan persekutuan, 2,200 quarters milikan KKR dan 34,789 cerun yang diselenggara di bawah kawal selia KKR dan JKR sebagai agensi pelaksana. Untuk makluman, terdapat 45 syarikat pelaksana kontrak senggara termasuk konsesi lebuh raya yang beroperasi di seluruh Malaysia. Tempoh kontrak adalah dari 5 hingga 10 tahun bagi kontraktor pelaksana senggara, manakala bagi lebuh raya adalah tertakluk kepada tempoh konsesi di dalam perjanjian konsesi masing-masing. Oleh itu, rakan kongsi strategik antara kerajaan dan pelaksana kontrak sebenarnya telah terjalin lama dan adalah wajar kiranya komitmen antara kedua belah pihak diperbaharui. Setiap syarikat konsesi dan kontraktor penyelenggaraan bertanggungjawab untuk memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dilaksanakan dengan baik seperti mana yang terkandung dalam kontrak yang telah dimeterai. Pemahaman yang jelas terhadap kandungan perjanjian akan memudahkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita mengarungi era digital hari ini, dunia semakin maju dan kompleks. Rakyat semakin bijak dan bermaklumat. Informasi boleh dicapai di hujung jari secara real time dan bila-bila masa sahaja. Oleh itu, rakyat sentiasa mempunyai harapan tinggi terhadap kerajaan serta kualiti perkhidmatan yang disediakan. Justru itu, kita perlu sentiasa mempertingkatkan kualiti perkhidmatan agar seiring dengan harapan pemegang taruh serta rakyat yang sentiasa berubah yang inginkan hasil terbaik. Dalam mendukung aspirasi semasa, memperluas penggunaan teknologi digital dalam pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur adalah keras kedua yang terkandung dalam Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Kementerian Kerja Raya. Ini membuktikan bahawa penekanan kepada kerja penyelenggaraan adalah merupakan fokus dan teras utama kementerian ini. Selaras dengan itu, pihak konsesi dan kontraktor disaran untuk meneroka dan mendigitalkan semua proses pelaksanaan kerja supaya proses dan kualiti terjamin. Budaya memanfaatkan teknologi digital sebagai pemudah cara dan pelaksanaan tugas dan jaminan kualiti akan sekaligus menggalakkan inovasi dalam penambahbaikan mutu kerja. Ini selaras dengan agenda dan visi Wawasan Kemakmuran Bersama ataupun WKB 2030 yang akan membawa perubahan pada landscape tadbir urus, pembangunan, ekonomi dan sosial negara. Hasrat saya sebagai Menteri Kanan Kerja Raya adalah ingin memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dilaksanakan dengan berkualiti pada setiap masa dan bila-bila masa. Saya ingin menyuruh kepada semua wakil konsesi dan kontraktor penyelenggaraan agar sentiasa produktif dan responsif. Anda semua perlu bertindak pantas menjadi pihak pertama yang dihubungi, yang pertama berada di lokasi dan yang pertama memberi maklum balas serta mengemaskini sebarang informasi, yakni first contact, first at site, first to respond and first to update. Pihak konsesi dan kontraktor adalah merupakan barisan hadapan yang menjadi rakan pelaksana kepada kerajaan. Jangan hanya membiarkan kerajaan yang memberi maklum balas bagi pihak konsesi dan kontraktor. Setiap konsesi perlu mempunyai pusat aduan untuk memudahkan rakyat berhubung terus dan mendapat maklum balas dengan segera. Pada tahun 2020, sebanyak 5,649 jumlah aduan
telah diterima melalui JKR. Daripada jumlah tersebut sebanyak 1,336 ataupun 21.92% adalah aduan jalan rosak, berlubang, tidak rata dan tidak siap. Aduan ini menduduki tempat ketiga dalam senarai aduan JKR. Lebih malang lagi, terdapat banyak aduan yang tidak dibuat melalui saluran aduan rasmi, tetapi tular di media sosial sebelum tindakan pembetulan diambil. Perkara ini turut menjadi sensasi apabila kemalangan berpunca daripada jalan berlubang melibatkan seorang menteri. Lanjutan dari aduan-aduan ini, kempen Aku Janji Zero Potholes telah lama diadakan sejak 2016 dan telah diaktifkan semula bagi membuktikan kesungguhan kita menyenggara aset negara dengan baik. Kita perlu bersama-sama untuk terus berusaha, komited dan memegang teguh Aku Janji yang telah kita sama-sama laungkan. Sesungguhnya rakyat inginkan perkhidmatan penyelenggaraan yang cekap dan baik tanpa mengira status. Sudah tentunya pihak kementerian tidak akan memandang ringan dan mengambil mudah kepada ketidakpatuhan kontrak. Kita semua menggalas tanggungjawab besar kepada negara. Pematuhan pada kontrak dan pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan yang efektif dapat memberikan perkhidmatan yang menepati keperluan masyarakat. Ini secara tidak langsung akan membina keyakinan rakyat kepada kita semua dan kementerian akan kekal relevan. Tuan-tuan dan penonton sekalian, untuk kekal cemerlang, penilaian bagi prestasi syarikat konsesi penyelenggaraan seperti merit rating, performance evaluation or review perlu dilaksanakan secara berkala. Pada tahun 2020, penilaian prestasi melalui Customer Satisfaction Survey ataupun CSS telah diperluas. CSS ini adalah untuk melihat keberkesanan pengurusan projek serta mengiktiraf pencapaian cemerlang syarikat yang melaksanakan kontrak perkhidmatan senggaraan. Kaedah penilaian ini telah digunapakai oleh konsesi kontrak senggaraan bangunan Gunasama Persekutuan untuk menilai prestasi perkhidmatan mereka secara tahunan. Manakala prestasi penyelenggaraan lebuh raya, penilaian dibuat berdasarkan Expressway Performance Indicator bagi memastikan syarikat konsesi lebuh raya mematuhi piawaian dan standard penyelenggaraan yang ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, KKR sentiasa menyokong dasar kerajaan untuk memastikan pelibatan kontraktor Bumiputra melalui kontrak penyelenggaraan. KKR telah menetapkan bahawa syarikat konsesi jalan persekutuan perlu memastikan sekurang-kurangnya 60% daripada nilai kerja tahunan diberikan kepada kontraktor bertaraf Bumiputra. Pihak syarikat perlu memastikan pematuhan kepada kontrak yang telah dimeterai serta memastikan kontraktor-kontraktor Bumiputra diberi peluang yang adil dan saksama untuk menyertai tender-tender kerja oleh syarikat. KKR juga telah mendapat peruntukan belanja pembangunan di bawah P27 tambahan sebanyak 200 juta ringgit untuk penyelenggaraan jalan persekutuan di bawah kerja penyelenggaraan kecil. Peruntukan ini akan dihaskan untuk program pembangunan kontraktor kecil penyelenggaraan ataupun singkatannya PPKP. Bukan PKP PPKP. Bagi penyelenggaraan kecil di jalan persekutuan untuk kontraktor G1 hingga G4 yang akan dilaksanakan tahun ini. Pihak kementerian bersama agensi berkaitan akan meneliti secara holistik kaedah pelaksanaan PPKP ini dengan mengambil kira beberapa kriteria, iaitu pertama, garis panduan ataupun garis masa pelaksanaan dalam penyelenggaraan jalan persekutuan pada tahun 2021. Yang kedua, kaedah pemilihan dan lapisan peserta program PPKP. Ketiga, cadangan dan kaedah agihan kerja-kerja kecil penyelenggaraan jalan kepada peserta PPKP. Keempat, kaedah dan modul latihan kemahiran khas kepada peserta program PPKP bersama CIDB. Dan yang kelima, kaedah penilaian
dan pemantauan prestasi peserta program PPKP. Oleh itu besar harapan saya agar program ini dapat membantu kontraktor-kontraktor kecil menjana pendapatan dalam situasi ekonomi negara pada masa ini. Tuan-tuan dan penonton yang saya kasihi, konsesi dan kontraktor penyelenggaraan seharusnya berjalan seiring dengan revolusi industri 4.0 dari segi sistem, pemantauan dan teknologi. Sistem pemantauan dan teknologi seperti Building Information Modeling ataupun BIM dan Highway Information Modeling HIM juga perlu diperkasakan dalam memantau projek penyelenggaraan. Sektor penyelenggaraan berorientasikan tenaga buruh harus dianjak pada perkhidmatan berasaskan digital, robotik dan juga otomasi. Selain itu, komunikasi dan penyampaian maklumat yang tepat dan cekap menghasilkan inovasi baru dalam bidang teknikal khususnya. Menerusi sistem teknologi sistem dashboarding, Computerized Maintenance Management Information System ataupun CIMS yang telah dilaksanakan oleh konsesi bangunan guna sama persekutuan dapat membantu memudahkan pelaksanaan operasi pengurusan. Bagi kaedah pemantauan lebuh raya pula, setiap konsesi lebuh raya perlu memastikan aspek penyelenggaraan dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang tinggi termasuk penggunaan sistem maklumat trafik bersepadu ataupun ITIS. Selain pemantauan aliran trafik, berpusat menggunakan sistem rakaman televisyen litar tertutup ataupun CCTV. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan mendengar pula aspirasi yang akan disampaikan oleh wakil-wakil syarikat konsesi dan juga kontraktor penyelenggaraan yang hadir pada hari ini. Seperti tahun 2020, sijil juga akan diberikan pada wakil syarikat konsesi dan kontraktor penyelenggaraan sebagai simbolik komitmen rakan strategik dalam memastikan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan sebaiknya. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berganding bahu bagi menjayakan hasrat untuk memastikan aset infrastruktur negara ini dapat dijaga, dipelihara dan juga disenggara dengan sebaik-baik mungkin. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Aspirasi KKR 2021. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk rakan-rakan kita yang berbangsa Tionghoa, saya ucapkan selamat tahun baru Cina, Shining Kuala. Semoga negara kita akan bertambah sihat dan semua kita akan bertambah sihat juga dan bertambah prosperous untuk tahun yang mendatang. Sekian, terima kasih.